Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak ingat dah ini berapa kali dah kita jumpa untuk kalimah yang situasinya begini kan. Macam ni dengar baik-baik. Tuan-puan dengar baik-baik. Sekejap, saya nak kena tulis sesuatu ni pada tuan-puan ni supaya kita jelas Okey. Saya yakin tuan-puan tahu bila kita sebut tentang huruf ra ni kan dia ada asas dia kan. Huruf ra yang basic lah, baris atas, baris bawah, baris depan. Betul tak? Okey, tak pun sekejap saya susun betul-betul lah. Ra, ru, ri. Senang sikit nanti. Okey, ni kira asas lah ni. Kira asas lah. Lepas tu ada pula nanti kita akan jumpa ra yang bersabdu baris atas, ada yang ra bersabdu baris depan, ada yang ra bersabdu baris bawah. Ni yang tadi lah. Kemudian ada juga nanti yang basic ni yang asas. Ada juga kita akan jumpa tanwin, ron. Kalau baris depan ginilah, run. Baris dua di hadapan. Kalau baris dua di bawah, rin. Okey, boleh? Boleh nak? Okey, tuan-puan nampak kot. Jadi sekarang saya nak tuan-puan faham apa? Ini semua, okey, ini semua adalah huruf ra yang hidup. Ini adalah semua huruf ra, okey, ra dalam keadaan yang hidup. Kita sebut keadaan yang hidup. Hidup ni maknanya dia bukan huruf yang mati lah. Boleh faham ni? Ini semua adalah huruf ra yang hidup. Dia bukan dalam keadaan bukan dalam keadaan mati. Okey, jelas setakat ni? Boleh Jadi kalau kita jumpa dalam Quran tuan-puan, ra yang hidup, dengar baik-baik kalau kita jumpa dalam Quran ra yang hidup, untuk kita tahu dia tebal ataupun nipis, kita tak perlu lihat sebelum, tak perlu lihat selepas. Faham tak? Ra yang hidup, dengar baik-baik. Tuan-puan tulis di ruangan komen boleh? Okey. Ra yang hidup tak perlu, untuk kita tahu tebal ataupun nipis ra tu, tak perlu tengok sebelum, tak perlu tengok selepas. Tu. Yang betul alhamdulillah lah. Okey. Boleh faham ni? Ra yang hidup tak perlu tengok sebelum, tak perlu tengok selepas. Kita hanya tengok baris apa yang ada pada dia, kemudian kita tentukan. Melalui apa? Melalui kefahaman kita yang mana huruf ra yang berbaris atas dengan hadapan semuanya dibaca dengan tebal. Boleh nampak tak? Ni tebal. Ra yang berbaris atas, ra yang berbaris atas, ra yang berbaris hadapan, ra sabdu berbaris atas, ra sabdu berbaris depan, ra tanwin baris atas dan tanwin hadapan, semua kena tebal. Perlu tengok sebelum? Tak perlu. Perlu tengok selepas? Tak perlu. Sebab apa? Dia masih hidup. Jadi bila dia hidup, kita raikan kehidupan dia. Jangan tengok orang yang sebelum, jangan tengok selepas. Sebab dia masih hidup. Gitu. Boleh faham ni? Untuk ra yang berbaris, bila dia baris bawah, kita baca dengan nipis. Kita baca nipis. Ra baris bawah, nipis. Ra bersabdu baris bawah, nipis. Ra baris dua di bawah, juga nipis. Perlu tengok selepas? Perlu tengok sebelum? Tak perlu. Perlu tengok selepas? Tak perlu. Sebab apa? Sebab dia masih hidup.
Boleh. Yang tengok sebelum dengan selepas ni adalah pada huruf ra yang mati. Ra mati hilang status, tuan-puan. Ra mati ni dihilang status. Kan? Ra mati dihilang status. Kita tak boleh nak tentukan dia baris kita tak boleh tentukan dia tebal ataupun nipis. Sebab apa? Sebab dia mati. Macam ini kita boleh tentukan sebab dia memang berbaris. Kita pun faham asas dia. Baris atas, baris depan tebal, baris bawah nipis. Bila mati, so tak ada petunjuk untuk kita. Sebab dia dah hilang status. Sebab dia mati. Bila huruf mati, sepasti ada huruf yang bunuh dia. Itulah bahasa kan. Mesti ada huruf yang akan bunuh dia. Okey. Mesti ada huruf yang akan matikan dia. Boleh faham ni? Ra yang mati, pasti akan ada yang matikan dia. Jadi waktu ni lah kita akan bergantung pada huruf sebelum. Kita tengok. Kalau sebelumnya baris atas, tebal. Kalau sebelumnya baris depan, tebal. Kalau sebelumnya baris bawah, nipis. Waktu ni lah kita bergantung pada huruf sebelum ra ni tadi. Sebab apa? Ra dah mati. Jadi bila dah mati, hilang status, dan nak dapatkan status dia, kena tengok siapa yang matikan dia. Nak tengok apa? Nak tengok huruf ke nak tengok baris? Tengok pada baris. Ni basic lah ni basic dia. Kemudian baru cerita tentang selepas dia siapa ada huruf isti'la. Itu perbincangan lanjut lagi lah. Itu kena bincang proper lah kan. Kena ada modul. Senang lah nak faham. Kalau cerita mulut gitu je takut pening nanti. Jelas tak tuan-tuan puan? Jadi set dalam kepala. Ra hidup. Terus kita punya fikiran kita tak payah tengok sebelum, tak payah tengok selepas. Begitulah kisah kehidupan tentang ra ni. Tengok kain sendiri sudah. Okey nak tuan-puan? Ingat point tu. Ra hidup, dia masih berstatus. Dia masih berstatus. Sebab dia hidup lagi. Dia ada status dia. Kalau dah mati, dia hilang status. So kita kena dapatkan status dia tu. Nak dapat status macam mana? Kena cari siapa yang bunuh dia. Kita kena jadi inilah, Detektif Conan. Detektif Conan. Conan Melayu namanya. Conan. Tahu kan kartun tu? Kita kena jadi detektif, tuan-tuan. Kena cari siapa bunuh ra ni. Dia tu baris apa? Baru kita boleh tentukan tebal ataupun nipis. Jadi kat sini sebenarnya tak perlu banyak kaedah pun. Mana ke tadi ya? Ni. Sebab apa? Ra ni masih berstatus, dia masih hidup. Siapa yang ada sebelum dengan selepas dia tak payah kita fikirkan. Okey? Tak payah kita fikir siapa sebelum, siapa selepas kan. Selepas ni ada huruf isti'la. Tuan-puan, sebenarnya saya tanya soalan ni sebab ada huruf qaf ni tau. Kalau tak ada huruf qaf, saya yakin tuan-puan takkan ada masalah nak jawab soalan ni. Mesti tuan-puan akan jawab semua betul, nipis. Tapi itulah kata, sebabkan saya ternampak ada huruf qaf kat sini, so saya menjangkakan mesti akan ada yang cuba libatkan qaf dalam perbincangan ra ni. Sebenarnya tidak kan. Tuan-puan terganggu tu sebab tuan-puan nampak huruf isti'la kat sini. Kena pula baru belajar hari tu kan, Mito. Kan, kelas Mito baru belajar. Selepas ra ada qaf. Rasanya Ustaz Kaboy tu kena tebal. Tapi dia tak ingat situasi tu berlakunya waktu bila tu. Kan. Jadi ingat, huruf qaf ni tak ada apa kepentingan pun kat sini waktu ni. Ketika inilah. Okay. Memang ada
Yang kita akan lihat urus lepas dia ada isti'la itu kalau ra mati. Tang ra mati ni yang macam rumit sikit. Tapi waktu dia hidup, tuan-puan tak payah fikir. Biarkan kehidupan dia tu. Boleh nak?